أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hari ini kita akan berbicara tentang satu insan, seorang individu yang sangat kita rindui, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nama lengkapnya Muhammad ibn Abdullah merupakan utusan dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baginda yang telah lahir pada 12 Rabiul Awal di tanah suci Makkah Al-Mukarramah telah menjadi satu susuk individu yang begitu agung dan begitu berpengaruh kepada seisi dunia hinggalah ke hari ini. Sudah tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah menjadi susuk individu yang kita rindui kerana jasa dan pengorbanan yang telah dia lakukan demi untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan untuk kita di dunia juga akhirat. Seperti yang kita sedia maklum, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan dengan begitu banyak ujian dan juga cabaran. Bermula dengan kelahirannya tanpa dapat melihat ayahnya. Bahkan selepas daripada itu, baginda kehilangan ibunya yang menyebabkan baginda menjadi seorang anak yatim piatu. Malah baginda telah diasuh, dididik oleh datuknya dan juga terus dijaga dan dilindungi oleh bapa saudaranya. Walaupun demikian, baginda membesar menjadi insan yang mulia, insan yang dihormati dan insan yang disegani oleh masyarakat di sekelilingnya. Baginda pernah digelar dengan insan ataupun individu yang paling amanah, ataupun digelar sebagai Al-Amin, yang tidak pernah diberikan gelaran tersebut kepada mana-mana individu sebelum baginda. Seorang yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan segala bentuk krisis dan memberikan solusi terbaik dalam masyarakatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang pemarah, bukanlah seorang yang panas baran, malah seorang individu yang tenang, yang sopan dan berlemah lembut. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi rasul, diangkat menjadi pesuruh Allah ketika baginda berumur 40 tahun. Yang mana ia bermula dengan penerimaan wahyu yang pertama ketika baginda sedang bersendirian di Gua Hira yang terletak di sebuah jabal ataupun di sebuah bukit yang bernama Jabal Nur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja menerima wahyu sekaligus menunjukkan bahawa baginda dilantik sebagai pesuruh Allah bagi menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat. Pernah berdepan dengan pelbagai tuduhan. Dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai ahli sihir, dituduh juga sebagai seorang yang penipu. Namun begitu, tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat melemahkan semangatnya untuk meneruskan tugasan sebagai pesuruh Allah. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai motivasi dan kekuatan serta semangat yang tinggi. Lebih-lebih lagi apabila baginda didampingi oleh seorang isteri yang kaya dan sangat setia kepadanya, iaitulah yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam, baginda berdepan dengan kaum Quraisy di Makkah yang tidak suka, malah menolak ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, dengan adanya teman-teman dan para sahabat yang setia bersama baginda,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat meneruskan misi baginda itu. Namun begitu, terdapat sahabat-sahabat baginda yang telah diseksa gara-gara kerana menerima dan memeluk Islam, seperti mana yang berlaku kepada sahabat baginda yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, yang telah diseksa dengan dijemur di padang pasir, diletakkan batu yang besar di atas tubuhnya lalu diinjak-injak. Namun begitu, Bilal bin Rabah sangat setia dan teguh imannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui pelbagai fasa dalam dakwah, baginda bersama para sahabat telah melaksanakan satu peristiwa yang sangat penting kepada agama Islam, iaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk menyebarkan lagi ajaran Islam serta menguatkan kedudukan umat Islam. Pada asalnya terdapat dua kumpulan besar di Madinah, yang mana dua kumpulan ini sering berperang, sering berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendamaikan, malah menghubungkan hubungan, ikatan, mengeratkan ukhuwah di antara kedua-dua kaum tersebut, iaitulah antara kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Itulah kelebihan dan kesan apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara beransur-ansur telah memberikan kepada umat Islam panduan serta pedoman dalam memastikan setiap ajaran ataupun setiap gaya hidup mereka sesuai dengan kehendak redha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada zaman jahiliah dahulu anak-anak perempuan tidak disukai malah dibenci, akan tetapi setelah kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak perempuan bukan sahaja diselamatkan dari dibunuh hidup-hidup ketika lahir, malah anak-anak perempuan telah diangkat kedudukannya sama seperti anak-anak lelaki. Begitu jugalah Islam telah membawa rahmat kepada para ibu bapa, sehingga kan Al-Quran ada menyatakan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menegah, melarang kita daripada berkata kepada mereka berdua, dan melarang kita daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang berbentuk herdikan kepada mereka berdua. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umat Islam betapa tingginya dan mulianya akhlak yang perlu kita tonjolkan, bukan saja kepada masyarakat di sekeliling, malah juga kepada ahli keluarga kita sendiri. Para pendengar penonton yang dirahmati Allah, peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu daripada sumber inspirasi kita sebagai umat baginda. Kita boleh lihat bagaimana baginda pernah dikasari oleh seorang lelaki yang beragama Yahudi. Namun begitu, baginda tidak melatah, baginda tidak panas baran, malah baginda bersikap tenang dan memberikan reaksi yang tidak dijangkakan oleh lelaki Yahudi itu. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kekasaran Yahudi itu dengan kebaikan, dan hal ini telah menyebabkan lelaki Yahudi itu kagum dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan dia terpikat untuk memeluk Islam. Dalam usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan umat Islam, baginda turut terlibat dalam beberapa siri peperangan. Bukanlah bertujuan untuk menyebarkan Islam melalui kaedah peperangan ataupun kaedah keganasan, tetapi baginda berperang demi mempertahankan Islam dan juga melindungi orang-orang yang dizalimi. Sebab itu kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berperang,
bersama para sahabatnya, baginda telah memberikan pesanan dan juga peringatan supaya menjaga adab-adab ketika berperang, seperti tidak memerangi orang-orang yang tua, kanak-kanak, kaum wanita yang tidak terlibat di dalam peperangan. Satu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah di sebuah tempat yang bernama Taif dengan harapan agar penduduk di Taif akan menerima agama Islam, walaupun penduduk di kota Mekah ketika itu menolak Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang bersama sahabat baiknya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Namun begitu, baginda telah dihalau, malah diusir keluar sambil dibaling dengan batu sehingga berluka berdarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menghantar malaikat untuk menawarkan kepada baginda agar baginda membalas kejahatan mereka dengan balasan yang setimpal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tidak membalas kejahatan mereka dengan cara berbentuk kekerasan. Malah baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada golongan itu, kerana mereka tidak tahu apa yang baginda sampaikan adalah perkara yang benar. Demikianlah yang juga berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai kembali kota Makkah. Ketika mana di hadapan baginda terdapat orang-orang yang dahulunya pernah menyakiti baginda, pernah menyakiti para sahabatnya. Lalu baginda telah bertindak di luar daripada jangkaan. Kebiasaannya apabila berhadapan dengan orang-orang yang dulunya pernah menzalimi kita, dan ketika ini mereka telah lemah, pasti kita akan ambil kesempatan untuk membalas kejahatan mereka yang lalu dengan kekerasan, atau sekurang-kurangnya menghalau mereka keluar daripada tempat tinggal mereka. Namun itu bukanlah pilihan yang baginda lakukan. Malah baginda dengan tegasnya, dengan senang hatinya, baginda telah memaafkan semua penduduk Mekah, termasuklah mereka yang pernah menyakiti baginda satu ketika dahulu. Pernah juga berlaku dalam peristiwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki ataupun seorang individu yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal yang pernah memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan beliau sahaja, beliau juga merupakan anak kepada musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal satu ketika apabila beliau datang berjumpa dengan baginda, baginda telah memberikan layanan yang begitu baik selayaknya untuk dia, dan ini telah menyebabkan Ikrimah memilih untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak-akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda mengharapkan kita sebagai umatnya, meskipun kita tidak pernah melihat wajah baginda yang mulia, baginda mengharapkan supaya kita mengamalkan sunnah-sunnah kehidupannya, melaksanakan gaya hidup sepertinya, dan mempamerkan contoh akhlak yang terbaik seperti mana yang telah baginda tonjolkan dalam kehidupannya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu kita di padang mahsyar kelak, yang mana baginda akan menunggu kita di telaga Kautsarnya, sebuah telaga yang mana sesiapa yang meminum air daripada telaga itu, nescaya dia tidak akan kehausan dan dahaga selama-lamanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kita di sana. Namun begitu, apabila terdapat sekumpulan umat manusia yang ingin datang kepada baginda, para malaikat Jibril telah menghalang ataupun menghalau manusia itu daripada mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kenapa dihalau kelompok itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril alaihi salam bahawa kelompok yang dihalau itu adalah kelompok yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mengamalkan, bahkan meninggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah nasibnya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ataupun tidak mengamalkan gaya hidup dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita inginkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah bahawa sesungguhnya kehidupan kita ini perlu dipenuhi dengan gaya hidup dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, kadangkala punca orang bukan Islam tidak menyukai Islam bukanlah kerana agama Islam itu yang salah, bukanlah kerana lemahnya agama Islam itu, akan tetapi kerana sikap orang Islam sendiri yang tidak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sikap umat Islam sendiri yang tidak berusaha untuk menyebarkan ajaran yang baik dalam agama Islam dengan berkesan. Sidang penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dengan syafaat tersebut itu nanti kita beroleh keselamatan daripada dimasukkan ke dalam neraka dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghayati sirah serta kisah hidupnya. Kita mengenang segala pengorbanan dan jasa yang telah dicurahkan. Bahkan kita mengamalkan gaya hidup dan juga sunnah baginda serta menunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat di sekeliling. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan dan memperbanyakkan solawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan doa, membaca doa selepas azan berkumandang, kerana kedua-dua amalan itu mampu memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Oleh itu, para pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita menanam rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti nescaya apabila kita cintakan baginda, kita pasti akan merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya kita akan memperoleh syafaat insya-Allah di hari akhirat dan berjaya memperoleh kebaikan bukan saja di dunia, malah kebaikan dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.